الحمد لله القائل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga amalan kita pada bulan Ramadan yang lalu dan di Syawal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah Jumaat hari ini ialah jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Muslimin yang berbahagia, hari ini sudah 16 hari Ramadan meninggalkan kita. Adakah kita meneruskan amal kebaikan sebagaimana sepanjang bulan Ramadan yang lalu? Ataukah kita beribadah hanya untuk bulan Ramadan sahaja? Amal soleh adalah perintah Allah sepanjang masa, sama ada di bulan Ramadan, Syawal ataupun di bulan-bulan yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang taat kepadanya sepanjang masa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjadi hamba yang hanya menyembahnya sahaja pada bila-bila masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 79 sebagaimana dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, ilmu dan amalan puasa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan menjadikan kita kuat beribadah, berebut mencari pahala dan bertambah cintakan Allah. Persoalannya ialah, mampukah kita mengekalkan kelazatan beribadah ini walaupun suasana Ramadan telah berlalu? Kalau kita benar-benar hanya menyembah Allah sahaja, kita mampu mengekalkan ibadah ini. Kita beribadah hanya kerana perintah Allah dan kerana mencari keredaannya, bukan memilih masa dan mencari kelebihan bulan Ramadan semata-mata. Patutkah kita menjadi hamba Allah, meringan-ringankan atau meninggalkan perintahnya sama ada di bulan Ramadan atau bulan yang lain, seperti perintah salat? Sesungguhnya salat itu perintah Allah yang membentuk hambanya yang menjadi orang yang bertakwa dan menjadi sebab mengundang kebaikan. Salat juga dapat mengekalkan turunnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Namun, jika salat diabaikan, akan tersebarlah perkara keji dan mungkar yang pasti mengundang bala berupa babak penyakit yang sukar dibendung dan akhirnya menjadi sebab kemusnahan sejagat. Sebaliknya, jika ibadah salat dipelihara, Allah akan kurniakan jiwa yang selamat, harta yang berkat dan tubuh badan yang sehat. Hadirin berbahagia, sesungguhnya pelaksanaan perintah Allah itu adalah untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya dan bukan menjadi hamba Ramadan. Apa yang diperintahkan Allah, laksanakanlah dengan ikhlas dan jujur. Semoga Allah akan jauhkan kita daripada sebarang kecelakaan.
Sebaliknya, dijanjikan dengan kegembiraan, kejayaan dan syurga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaikumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Dan janganlah kamu berduka cita. Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga bertemu dengan hari guru pada 16 Mei 2021 yang lalu. Maka khutbah hari ini juga menyentuh perihal kepentingan bagi umat Islam untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan. Untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya, umat Islam hendaklah menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat bagi melahirkan hamba Allah yang kuat akidah, betul ibadah dan mulia akhlaknya. Islam meletakkan ilmu sebagai asas utama dalam kehidupan untuk mencapai kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tanpa ilmu, umat Islam akan mundur dan akan ditimpa dengan bermacam-macam kesengsaraan. Oleh itu, Islam mewajibkan seluruh umatnya agar menuntut ilmu. Dalam konteks keperluan negara hari ini, kita amat memerlukan generasi yang berilmu dalam pelbagai bidang, beriman serta memiliki kepribadian yang tinggi. Seperti mana sebagai seorang guru. Sebenarnya seorang guru itu adalah yang berilmu, mulia dan dijamin Allah ketinggian martabatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi kepengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Hadis yang menyebut tentang kelebihan hamba Allah yang berilmu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya kelebihan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam yang dirakamkan dalam Al-Quran menerusi surah Al-Kahfi ayat 66 hingga ayat 82 menunjukkan betapa tingginya ilmu seorang guru dan indahnya akhlak seorang penuntut ilmu. Oleh itu, contohilah akidah yang benar, ibadah yang istiqamah dan akhlak yang mulia di kalangan para nabi, ulama dan guru yang soleh untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya sepanjang masa. Semoga Allah merahmati kita semua dengan limpahan nikmat kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Muslimin yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati pengajarannya untuk dijadikan pedoman. Antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjadi hamba Allah yang beribadah dan menyembah Allah sahaja di sepanjang masa. Yang kedua, umat Islam hendaklah beribadah dengan ikhlas semata-mata mencari keredaan Allah, bukan kerana memilih masa atau kelebihan sesuatu amalan. Ketiga, umat Islam hendaklah berilmu dan berakhlak mulia untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya sebagaimana para nabi, ulama dan guru-guru yang soleh.
Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berdoa, terutama selepas menunaikan salat fardu, agar kekal beriman dan beramal saleh dengan doa berikut sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkaulah sahaja Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Surah Ali Imran ayat 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.